Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beriring cindai berzapin biruan jadi penyampai, itulah harapan. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 11 Disember 2023. Kita ke berita utama. Polis sudah menerima rakaman video kamera papan pemuka dashcam daripada pemilik yang meletakkan kenderaan mereka di apartmen idaman Damansara Damai berhubung siasatan pembunuhan kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata rakaman tersebut diperolehi baru-baru ini dan semakan sedang dibuat terhadap video berkenaan bagi mengenal pasti petunjuk positif siasatan terhadap kematian tragis kanak-kanak itu. Menurut Husin lagi, pihaknya percaya mayat Zain Ryan dibuang ketika waktu hujan sebelah petang pada 6 Disember lalu oleh penjenayah sebelum mayatnya dijumpai kira-kira pukul 10 malam di saluran air berdekatan rumahnya. Setakat ini, menurut beliau, petunjuk yang diperoleh mensyaki hanya seorang individu terbabit dalam kes pembunuhan tersebut. Bagaimanapun, siasatan masih dijalankan dari pelbagai sudut bagi memperoleh fakta dan maklumat yang tepat berhubung kes terbabit. Pada Rabu lalu, media melaporkan mayat Zain Ryan ditemui dalam keadaan terbaring berdekatan anak sungai berhampiran kawasan apartmen idaman Damansara Damai. Hasil bedah siasat yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh mendapati terdapat kecederaan pada leher dan badan mangsa, seterusnya membuatkan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekurang-kurangnya 7 atau 8 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional PN bersedia untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu didedahkan oleh ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Katanya beliau membuat dakwaan sedemikian kerana mereka berhubung dengannya untuk menyatakan sokongan tersebut. Tambahnya, semakin ramai ahli parlimen PN bersedia berbuat demikian kerana keengganan pucuk pimpinan mengadakan rundingan rasmi dengan pihak kerajaan berhubung peruntukan kawasan. Ujarnya, jika PN terus berdegil enggan berunding dengan pihak kerajaan, golongan pengundi Melayu mungkin tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Terdahulu, 5 ahli parlimen dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menyatakan sokongan terhadap kerajaan dalam tempoh 3 bulan sebelum ini. Kumpulan Perkhidmatan Awam dinasihatkan agar tidak mengamalkan budaya terlalu selesa dengan apa yang sudah dicapai dan berasa sempurna. Sebaliknya, perlu sentiasa membuka ruang bagi mendengar pandangan serta kritikan membina daripada pihak lain. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setiap daripada mereka termasuk dirinya perlu mempunyai sikap sentiasa berusaha bagi mencapai kecemerlangan di mana merasakan masih ada ruang dan kelemahan untuk diperbaiki. Mengulas lanjut, Anwar berkata asas agama, akhlak dan nilai adalah elemen utama yang perlu dipegang oleh setiap ahli politik dan penjawat awam bagi membina semula negara. Ujarnya, ketiga-tiga elemen itu perlu diperkukuhkan dahulu sebelum beralih kepada soal membina pertumbuhan ekonomi, menggerakkan transformasi digital dan program transisi tenaga. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Disember hari ini. Penimbang tara yang bertanggungjawab menganugerahkan pampasan sebanyak 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia kepada waris Kesultanan Sulu, Gonzalo Stampa akan dituduh di Mahkamah Madrid, Sepanyol atas dakwaan jenayah hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, Stampa akan menghadapi tuduhan jenayah menghina mahkamah yang serius serta amalan profesion tanpa kelayakan. Menurutnya, kes tersebut dibawa oleh pejabat pendakwa raya Sepanyol dan Malaysia kerana Stampa dengan terbuka dan sedar telah mengingkari beberapa perintah dikeluarkan Mahkamah Tinggi Sepanyol. Jelasnya, pendakwaan jenayah terhadap Stampa oleh Mahkamah Madrid akan menjadi permulaan keadilan kepada 32 juta rakyat Malaysia yang menjadi mangsa berkaitan penipuan melibatkan 62.59 bilion ringgit. Kita kembali lagi.
Sepasang suami isteri warga negara Indonesia dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun oleh Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini atas pertuduhan membunuh majikan mereka 3 tahun lalu. Hakim Abu Bakar membuat keputusan itu selepas kedua-dua tertuduh Bartolomeus Fraseda dan Ekalia masing-masing 23 tahun menukar pengakuan mereka kepada bersalah pada 29 November lalu. Bagaimanapun tertuduh pertama iaitu Bartolomeus yang juga bekerja sebagai tukang kebun turut diperintahkan disebat 12 kali, manakala isterinya Ekalia yang bekerja sebagai amah diperintahkan hanya menjalani hukuman penjara. Kedua-dua tertuduh dituduh secara bersama-sama membunuh Lau Yena, 73 tahun menggunakan cangkul kecil di sebuah rumah di Palm Resort Senai Kulai 17 Mac 2020 sebelum ditangkap 4 hari kemudian di sebuah restoran di Petaling Jaya, Selangor. Mereka memukul si mati ketika si mati sedang berehat sebelum mereka mengambil Toyota Alphard serta telefon bimbit mangsa untuk ke Kuala Lumpur bagi bertemu rakan bagi mencari kerja baharu. Saya tidak tahu kriteria markah dan mungkin ini rezeki saya. Itu kenyataan penyanyi Jacqueline Victor selepas dinobatkan juara All-Star Gegar-Vaganza GV10 semalam. Sedar ketidakpuashatian banyak pihak gara-gara netizen tidak sependapat dengan pilihan juri, Jacqueline atau lebih mesra disapa Jack meminta peminat agar tidak bergaduh, sebaliknya menerima segala keputusan yang diumumkan di Axiata Arena Bukit Jalil dengan hati terbuka. Pemilik nama lengkap Jacqueline Joshua Tanaraj Victor itu berkata sepanjang pertandingan itu berlangsung, dia hanya memberi fokus terhadap persaingan secara sihat yang diamalkan finalis GV10 yang lain. Terdahulu, perdebatan juara pertandingan itu bermula apabila ramai meramal penyanyi Liza Hanim lebih berhak menyandang gelaran tersebut. Sementara itu, melalui kemenangan tersebut, Jack membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM200,000 beserta trofi, manakala finalis lain menerima hadiah wang tunai bernilai RM10,000 setiap seorang, pakej percutian dan juga trofi. Berita luar negara. Beberapa kumpulan pencinta haiwan mendesak pembebasan seekor beruang coklat bernama Balu yang dipaksa membuat persembahan selepas minum minuman keras untuk menghiburkan penonton. Balu dikurung di sebuah resort ski di Romania sejak 23 tahun lalu selepas ditemui dalam keadaan cedera pada 2005. Menjalani diet berjirin dan diberikan minuman beralkohol, haiwan itu juga dipaksa menghiburkan penonton dalam keadaan mabuk. Terdahulu, sejak 2005, pihak berkuasa Romania telah melarang individu daripada menyimpan beruang, namun undang-undang itu tidak dilaksanakan dengan berkesan. Pertubuhan tersebut kini turut menggesa campur tangan pihak antarabangsa agar membebaskan Balu dari resort berkenaan dan dilepaskan ke Pusat Pemuliharaan Negara. Satu laporan polis dibuat terhadap seorang wanita yang menyamar sebagai lelaki bagi membolehkannya berkahwin dengan seorang wanita di Cianjur, wilayah Jawa Barat baru-baru ini. Pernikahan itu melibatkan gadis dikenali sebagai IH 23 tahun dengan AY 25 di kampung Cimaladewa. Sementara itu, penipuan identiti itu terbongkar selepas 3 hari berkahwin apabila bapa IH dikenali sebagai Dayat mengetahui AY ialah seorang wanita ketika selesai menguruskan beberapa hal pentadbiran di Jabatan Agama Kecamatan Sukaresmi. Ahli keluarga yang terkejut menjelaskan mereka tidak pernah berasa curiga sepanjang anaknya menjalinkan hubungan itu kerana merasakan AY adalah lelaki sejati. Merasakan dirinya ditipu, Dayat membuat laporan kepada ketua daerah dan kes itu kini ditangani oleh pihak polis. Pembohongan tersebut tular di media sosial dan menerima pelbagai komen dari netizen. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Selangor mencatatkan hasil negeri melepasi sasaran pada tahap 128% atau RM2.57 bilion sehingga 6 Disember lalu berbanding matlamat kutipan hasil bagi 2023 iaitu RM2 bilion. Pencapaian tersebut disifatkan sebagai manifestasi kesungguhan barisan penjawat awam dan anggota pentadbiran kerajaan negeri bagi memacu ekonomi negeri dan meningkatkan hasil demi manfaat rakyat.
Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dalam sembah ucapan taat setianya di hadapan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkata, pencapaian tersebut menggambarkan keyakinan komuniti pelaburan serta rakyat terhadap kebertanggungjawaban kerajaan negeri dalam merencana dan mengagihkan kekayaan secara efektif serta bersasar. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan perolehan Selangor dilaporkan melepasi sasaran RM2 bilion pada 18 Ogos lalu, iaitu lebih awal berbanding sasaran seperti ditetapkan dalam Belanjawan 2023 dan diunjurkan mencapai sehingga RM2.4 bilion pada hujung tahun ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menyatakan nilai ekspor bagi industri halal sehingga Oktober lalu berjumlah RM44.17 bilion. Timbalan Menteri MITI Liu Chintong berkata produk ekspor itu meliputi barangan makanan dan minum, bahan ramuan serta produk kosmetik. Ujarnya, MITI menerusi Halal Development Corporation Berhad HDC dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid sentiasa mempromosikan produk-produk Malaysia ke negara luar termasuk produk halal dari masa ke semasa menerusi penyediaan platform dan kempen perniagaan melalui acara-acara utama. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Senator Datuk Wira Muhammad Hatta Mat Ramli yang bertanyakan tentang usaha kerajaan untuk menaikkan nilai ekspor industri halal di Malaysia di mana pada tahun 2022 hanya mencatatkan RM59.46 bilion berbanding nilai industri halal global sekitar RM13.86 trilion. Berita sukan. Skuad hoki remaja negara menepati ramalan selepas berjaya menumpaskan Mesir 4-1 sekaligus meraih kedudukan terbaik dalam klasifikasi kedudukan ke-9 hingga ke-16 Piala Dunia Hoki Remaja 2023. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil hari ini, skuad kendalian Muhammad Amin Rahim berjaya menjaringkan 2 gol pada setiap babak manakala Mesir mendapat gol sagu hati pada minit-minit terakhir perlawanan. Biarpun berjaya mencatatkan kemenangan, ada perkara yang membimbangkan apabila melihat aksi yang Tigers hanya menjaringkan 3 gol biarpun dihadiahkan 16 pukulan sudut penalti. Sementara itu, kemenangan ini membolehkan skuad hoki remaja negara beraksi untuk perlawanan klasifikasi ke-9 hingga ke-12 dengan Malaysia akan bertemu pemenang antara Belgium atau Kanada pada Rabu ini. Bekas pengerusi Jawatankuasa Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Subkidin Muhammad Saleh percaya pengadil yang dipilih mengadili pentas akhir Piala Malaysia sudah melepasi kriteria ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Bekas pengendali FIFA itu juga berharap semua pihak menghormati keputusan FAM memilih S. Logeswaran bagi mengadili final Piala Malaysia 2023 antara Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu FC TFC Jumaat lalu. Jelasnya tiada istilah pengadil tangkap muat untuk aksi final berkenaan memandangkan pengadil dipilih berdasarkan kriteria dan prestasi mereka sepanjang musim ini. Sementara itu, Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman melihat pemilihan Logeswaran adalah tepat berdasarkan persetujuan Jawatankuasa Pengadil FAM selain prestasi pengadil dari Selangor itu cukup baik yang berkelas A dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 12 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.